بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kepada kita kesempatan pada malam ini. Allah taala masih lagi anugerahkan kepada kita nikmat istiqamah, mampu untuk kita datang ke masjid, untuk kita lazimkan diri datang ke rumah Allah Ta'ala ini. Nabi SAW dalam sebuah mafhumnya menyebut tentang kelebihan orang yang menunggu waktu sembahyang. Hari ini kita duk tunggu, lah ni kita duk tunggu waktu sembahyang Isyak. Nabi SAW sebut senantiasalah seseorang itu mendapat doa dan juga pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala selama mana dia berada di dalam masjid dan menanti waktu sembahyang. Dengan syarat Nabi SAW sebut kepada kita, dengan syarat dia tidak berhadas, sama ada kentut, kencing dan juga sebagainya, ataupun dia tidak menyakiti orang lain dengan mulut dia. Selagi mana dia selagi mana dia tidak berhadas, selagi mana dia tidak menyakiti orang dengan mulutnya, Nabi SAW sebut dia mendapat doa daripada para malaikat. Apabila kita sebut doa daripada para malaikat ini, tuan-tuan, insya-Allah Allah Ta'ala akan makbulkan doa daripada malaikat. Apa doa malaikat untuk kita yang menanti waktu sembahyang ini? Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Malaikat baca untuk setiap kita yang menunggu, menanti waktu sembahyang Isyak ini. Malaikat baca untuk dia, ya Allah, engkau ampunkan dosa si fulan, engkau rahmati si fulan. Ini doa daripada para malaikat. Malaikat tahu. Tadi malaikat catik, tadi kita pergi kenuri, macam mana tingkah laku kita di kenuri kahwin tadi. Jadi malaikat tahu kita buat dosa, Allah Ta'ala tahu. Jadi malaikat apabila kita duduk dalam masjid menanti waktu sembahyang, malaikat tolong baca doa, minta ampun daripada Allah Ta'ala untuk kita. Mudah-mudahan kita semua pada malam ini yang berkumpul di dalam masjid mendapat doa daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah An-Nur ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun. Surah An-Nur ayat 30. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surah An-Nur ini, katakan wahai Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menundukkan sebahagian daripada pandangan mereka. Allah Ta'ala minta kepada kita, di depan kita ni, abang-abang, ayah-ayah, di depan saya ni, Allah Ta'ala minta kepada kita, yaghuddu min absarihim, hendaklah orang-orang lelaki yang mengaku beriman dengan Allah Ta'ala tunduk sebahagian daripada pandangan mereka. Allah Ta'ala minta kepada kita, pandangan yang Allah Ta'ala beri kepada kita cukup luas. Benda yang halal yang kita boleh lihat cukup luas.
dan ada beberapa perkara kecil sahaja Allah Ta'ala minta kepada kita supaya kita tunduk, jangan tengok, jangan lihat benda tu. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang beriman, hendaklah mereka menundukkan sebahagian daripada pandangan-pandangan mereka. Allah Ta'ala haramkan kepada kita melihat aurat orang. Allah Ta'ala haramkan kepada kita melihat benda-benda yang merangsang nafsu syahwat kita. Dan yang kedua, Allah Ta'ala tegur kita, tuan-tuan, wa yahfazu furujahum, dan hendaklah mereka orang-orang laki-laki yang beriman ini menjaga kehormatan diri mereka. Allah Ta'ala minta kepada kita jaga kehormatan kita. Untuk isteri kita dihalalkan, tetapi dengan orang lain Allah Ta'ala haramkan. Jadi tuan-tuan, ulama sebut kaitan mata ini dengan menjaga kehormatan ini cukup dekat. Sebab tu Allah Ta'ala sebut lepas jaga mata, insya-Allah seseorang itu dapat menjaga kehormatan dia, dapat menjaga kemaluan dia. Sebab mata dengan kemaluan ini ada hubungan. Apabila seseorang itu melihat perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, dia akan menaikkan nafsu syahwat dia. Ketika itu Allah Ta'ala minta kepada kita, orang-orang yang mengaku beriman dengan Allah Ta'ala, supaya menundukkan pandangan mereka. Zalika azka lahum innallaha qabirum bima yasna'un, yang demikian itu terlebih suci untuk mereka. Allah Ta'ala kata, kalau kita jaga mata daripada yang benda yang diharamkan, kita dapat jaga kehormatan diri kita, orang-orang lelaki ini. Allah Ta'ala sebut itulah yang terbaik, itulah yang paling suci untuk kamu. Innallaha qabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah Ta'ala maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Allah Ta'ala akhirkan ayat ini dengan kata apa? Allah Ta'ala tahu apa yang kamu tengok, apa yang kita lihat, tuan-tuan, orang-orang lelaki depan saya ni. Allah Ta'ala kata tahu. Empa tengok benda haram, empa tengok benda-benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, aku maha mengetahui. Allah Ta'ala sebut. Kemudian Allah Ta'ala sambung pula ayat ini, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin, dan katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang perempuan yang mengaku beriman, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menundukkan sebahagian daripada pandangan mereka. Allah Ta'ala sebut benda yang sama untuk orang perempuan, setelah mana Allah Ta'ala sebut untuk kita, tuan-tuan. Orang perempuan, Allah Ta'ala minta kepada mereka jangan melihat aurat orang lelaki. Ada batas aurat di antara lelaki dengan perempuan, yang boleh lihat, ada yang tak boleh lihat. Wa yahfazna furujahun, dan hendaklah mereka orang-orang perempuan yang beriman ini menjaga kehormatan diri mereka. Allah Ta'ala minta kepada orang perempuan jaga kehormatan mereka. Aurat mereka jangan didedahkan sewenang-wenangnya. Hanya khusus untuk lelaki mereka, hanya khusus untuk orang-orang yang istimewa, isteri suami mereka, dan juga ayah mereka, dan juga pak menakan mereka. Itu lanjutan daripada ayat Al-Quran ini, tuan-tuan. Ulama sebut, tuan-tuan, pasal apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat Allah Ta'ala melarang melihat benda yang diharamkan ini. Allah Ta'ala mulakan orang lelaki. Kalau dalam bab jenayah zina, Allah Ta'ala mulakan dengan orang perempuan. Kalau dalam bab mencuri, Allah Ta'ala mulakan dengan orang lelaki-lelaki. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Kalau dalam bab jenayah zina, Allah Ta'ala mulakan az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, waz-zani, lelaki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka hendaklah disebat mereka sebanyak 100 kali sebatan. Dalam bab jenayah zina, Allah Ta'ala mulakan dengan orang perempuan.
Pasal apa? Dalam bab melihat aurat, Allah Ta'ala mulakan dengan orang lelaki. Ulama sebut sebab dalam bab melihat benda yang diharamkan, biasanya orang lelaki dia mula dulu. Kalau dalam bab jenayah zina, kebiasaannya jenayah zina itu berlaku dengan sebab dimulakan oleh orang perempuan dulu. Ulama compare di antara dua ayat yang saya sebutkan tadi. Macam itulah juga dalam kes mencuri. Allah Ta'ala tak mulakan dengan sebutan pencuri perempuan. Allah Ta'ala mulakan dengan pencuri lelaki dulu. As-sariqu, pencuri lelaki. Was-sariqatu, tambah ta marbutah, jadi perempuan. Faqta'u aydiyahuma, maka hendaklah dipotong kedua tangan mereka. Jadi ulama sebut ada beberapa masalah, beberapa jenayah yang biasanya dimulakan oleh orang lelaki, dan ada beberapa jenayah yang biasanya dimulakan dulu oleh orang perempuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, la yanzuru ar-rajulu ila aurati ar-rajul wala al-mar'atu ila aurati al-mar'ah. Tidak boleh seseorang lelaki itu melihat kepada aurat seorang lelaki yang lain. Begitu juga tidak boleh seorang perempuan melihat kepada aurat perempuan yang lain. Nabi kata sesama kita orang lelaki ada batas aurat dia, antara pusat sampai lutut. Antara sama-sama perempuan ada batas aurat dia, antara pusat sampai lutut. Bahagian dada diminta juga untuk tutup, tetapi tak sampai ke tahap wajib, sebagai meraihkan adat untuk sesama perempuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi kalau lelaki melihat kepada orang perempuan, maka kita tahu tuan-tuan aurat dia ke seluruh badan dia kecuali muka dan juga tapak tangan. Apabila orang perempuan melihat kepada orang lelaki pula, maka auratnya ialah antara pusat sampai lutut. Orang perempuan tengok kepada orang lelaki. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Majma' al-Fiqh al-Islami. Majma' al-Fiqh al-Islami ini sebuah kesatuan ulama' fiqh sedunia. Mereka ni bersidang di merata tempat, di Saudi, di Brunei, mungkin pernah buat di Malaysia dan beberapa negara Arab. Majma' al-Fiqh al-Islami ini mereka mengumpulkan ulama' daripada serata dunia. Daripada Jordan ada, daripada Oman ada, daripada Riyadh ada, daripada Suria ada, daripada Sudan, daripada Syria, Bahrain, Qatar, Emirat dan juga sebagainya. Mereka duduk semeja, mereka membincangkan masalah fiqh perubatan. Ini tajuk kita pada malam ini, tuan-tuan. Kita nak tengok garis panduan yang diletakkan oleh ulama-ulama dunia dalam bidang fiqh. Mereka menggariskan kepada kita beberapa perkara berkenaan dengan fiqh perubatan, fiqh perubatan. Baik, setelah mana mereka berbincang, tuan-tuan, mereka keluarkan resolusi. Mereka berbincang di Mekah tarikh 1415 Hijrah, tahun Masihi 1995 Masihi. Baik, apa keputusan yang mereka bincang, tuan-tuan? Jadi benda ni berat, benda ni besar. Bukan semua negara laksanakan lagi benda ni. Baik, apa yang mereka sebut, tuan-tuan? Mereka sebut syariat pada asalnya mengharamkan perempuan mendedahkan aurat kepada lelaki, dan mengharamkan lelaki mendedahkan aurat kepada perempuan. Begitu juga perempuan diharamkan mendedahkan aurat sesama perempuan. Begitulah juga lelaki sesama lelaki. Itu hukum asal. Hukum asal macam mana? Hukum asal aurat kita sesama lelaki wajib jaga,
aurat perempuan sesama perempuan wajib jaga, aurat lelaki dengan orang perempuan wajib jaga, aurat perempuan dengan orang lelaki dan juga sebaliknya wajib dijaga, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Baik, yang kedua, pihak majma' sekali lagi menegaskan di dalam resolusinya yang bernombor 85/12/85 di dalam persidangannya bermula pada 1 hingga 7 Januari 1414 Hijrah, bahawa asalnya apabila terdapat doktor perempuan Islam, dialah yang wajib merawat pesakit wanita. Itu hukum asal. Kakak di belakang, isteri kita di belakang, kalau mereka sakit, mereka perlu rawatan, mereka nak bersalin, wajib mereka mendapat rawatan daripada doktor perempuan. Itu hukum asal. Macam itulah juga orang lelaki kita, tuan-tuan, yang sakit. Kita orang lelaki, tuan-tuan, kita juga diwajibkan untuk memilih mendapatkan rawatan daripada siapa dia? Daripada sama jantina dengan kita. Saya tak suka, Ustaz, doktor tu kasar, Ustaz, tangan dia kasar ke matu, Ustaz. Saya suka pergi kat doktor perempuan. Tuan-tuan, aurat bersentuhan di antara lelaki dengan perempuan ada hukum dia. Bukan boleh semudah sesuka hati kita mendapat rawatan daripada orang yang berlainan jantina dengan kita. Tak boleh lah, tuan-tuan. Contoh, isteri kita sakit, dia kata, ish, saya di Jitra ni yang dekat, saya nak doktor lelaki ni. Contoh, tak boleh, tuan-tuan. Hukum asal, orang perempuan mendapat rawatan daripada doktor perempuan, orang lelaki dapat rawatan daripada orang lelaki. Baik, jika doktor wanita Islam tidak ada, maka mestilah doktor wanita yang bukan Islam. Kalau orang perempuan, tuan-tuan, kalau mereka sakit, yang pertama doktor perempuan muslimah dulu yang kena rawat mereka. Pasal apa? Doktor perempuan yang bukan Islam ini ada batas aurat dah. Ada batas aurat dah. Sebab tu dalam hukum kita pergi gunting rambut, isteri kita pergi gunting rambut di salon, di kedai gunting rambut, dia kena cari dulu tukang gunting perempuan muslimah. Kalau tak ada, barulah perempuan bukan muslim. Macam itulah juga dalam bab merawatan, apatah lagi dalam bab bersalin. Bersalin ni, tuan-tuan, dia melibatkan, ulama sebut aurah mukhallazah. Kita ada ingat najis mukhallazah saja yang ada. Sebahagian ulama kategorikan kemaluan orang perempuan dan juga kemaluan orang lelaki sebagai aurah mukhallazah, aurat yang berat. Kita ada ingat anjing saya najis mukhallazah, babi najis mukhallazah. Ada aurat yang nama dia mukhallazah juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, apabila ketiadaan doktor wanita bukan Islam, maka dibolehkan doktor lelaki Islam. Kalau tak ada doktor wanita bukan Islam, barulah bertukar kepada doktor lelaki Islam untuk orang perempuan. Kalau tak ada juga doktor wanita Islam, doktor lelaki Islam, maka barulah berpindah kepada doktor lelaki bukan Islam. Macam tu juga kita, tuan-tuan. Doktor lelaki Islam, doktor lelaki bukan Islam, lagi doktor perempuan Islam, yang terakhir barulah doktor perempuan bukan Islam. Itu turutannya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab apa? Ulama sebut yang kita memilih perawat ataupun doktor yang berbeza jantina dengan kita, dia termasuk dalam hukum darurat. Hukum darurat. Ad-darurat, ulama sebut dalam kaedah dia,
ad-darurat tubihul mahzurat. Benda yang membawa kepada mudarat boleh, kalau perkara itu sampai ke tahap mudarat, boleh kita laksanakan, kita buat benda yang haram dengan sebab ad-daruratu tubihul mahzurat. Benda-benda mudarat ini membolehkan ad-daruratu tubihul mahzurat, melakukan benda yang dilarang. Asal hukum tak bagi isteri kita dapat rawatan daripada lelaki, tapi dalam keadaan terdesak sangat, ketika itu baru boleh. Hukum tak bagi kita dapat rawatan daripada doktor perempuan, tetapi kerana terdesak sangat, barulah dibenarkan. Kita kiaskan macam makan khinzir. Apa Allah Ta'ala sebut? Allah Ta'ala sebut dalam bab darurat makan, contoh, innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li khairillah. Allah Ta'ala kata diharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging khinzir dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah Ta'ala. Kemudian barulah Allah Ta'ala sebut famanitturra, siapa-siapa yang terpaksa. Kalau dia tak makan, mati. Tak ada pilihan, tak ada choice, tak ada pilihan dah. Dia duduk dalam hutan, cari binatang yang halal, tak ada lah. Tengok-tengok babi lintah, babi lintah, dia pun terpah, gomoy dengan babi. Boleh tak makan? Boleh. Dua syarat Allah Ta'ala letakkan kepada kita, ghaira baqin wala adin. Yang pertama, bukan dia teringin kepada benda yang haram tu, dia buat kerana terpaksa. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut ghaira baqin, jangan melampau. Makna dia apa? Dia jumpa seekor babi tu, dia berkata, dah darurat buat macam mana, balon pergi seekor, qada 2-3 hari kot tak jumpa lagi. Tak boleh. Yang tu dah melampau. Makan sekadar ikat perut saja. Contoh, sekadar ikat perut macam mana? Besar kotak mancis. Makan besar kotak mancis tu boleh menyambung, boleh meneruskan kelangsungan hidup kita. Ketika tu kita makan takat tu sajalah. Jangan duk pergi potong pula. Saya ambil siap-siap Ustaz, beda petang ni tak jumpa, ambil potong siap-siap. Beda buat bekal kata, petang ni tak jumpa, malam ni gelap lah, nak cari payah, jadi saya ambil siap saat tapak tangan. Beda malam ni, tak boleh. Dia syarat waktu tu, waktu lain cari lain, tuan-tuan. Jadi macam itulah juga dalam bab perubatan. Ulama sebut apa dia? Ad-daruratu tubihul mahzurat. Kaedah yang kedua ulama sebut, tuan-tuan, kuih tunduk ni hebat ni. Apa nama ulama sebut? Kaedah yang kedua, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu dikadarkan, ditentukan dengan kadarnya. Besar mana darurat tu? Keperluan kita bukan makan sampai makan sekok, kita makan hanya sebesar kotak mancis. Macam itulah juga dalam bab menerima rawatan. Sekiranya berlaku orang yang merawat kita yang berbeza jantina, ketika itu kita, ulama sebut, maka doktor yang merawat kita pada bahagian aurat itu, dia buka pada kadar dia sahaja. Dia sakit tang mana? Sakit tang paha. Buka tang paha saja. Dia kata, paha ni dia sambung sampai ke dada ni. Yang tu dah melampau. Sakit di lengan, dia kata, lengan ni dia dah sambung sampai ke pusat ni, disuruh buka. Yang tu haram. Jadi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Benda yang haram, yang terpaksa kita buat, boleh buat, tetapi kepada benda tu sahaja, tak melampau. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik,
Yang ketiga, tuan-tuan, ulama sebut ketika mana darurat, apabila kita nak mendapat rawatan daripada doktor yang bukan sama jantina dengan kita, diwajibkan untuk dia mestilah ditemani dengan mahram. Isteri kita sakit, tak ada doktor perempuan, terpaksa jumpa doktor lelaki, wajib kita jadi teman, tuan-tuan. Wajib kita teman. Tak boleh kita duduk di luar tu baca seobat. Masuk aku nak duduk kat luar, lagi selesai beritahu. Tak boleh. Dah benda mudarat, benda tu dalam keadaan darurat, wajib ditemani dengan mahram. Suami kita juga terpaksa mendapat rawatan daripada doktor yang berbeza jantina dengan dia. Ketika tu makcik di belakang, kakak di belakang, wajib teman. Sebab apa? Nabi SAW sebut, la yaqluwanna rajulun bimra'atin illa ma'aha zu mahramin. Nabi sebut, janganlah seseorang lelaki itu berkhalwat, bersunyi-sunyian dengan seorang perempuan melainkan bersamanya mahram. Tapi hari ni, tuan-tuan, kita tengok, kita sedih, tuan-tuan. Masyarakat Melayu Islam kita tak ambil berat bab ni. Kadang-kadang kita nak kata mereka tak tahu hukum, benda tu basic sangat. Benda tu basic sangat. Hari ni, tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau kita nak kata benda tu darurat, tuan-tuan, mendapat rawatan daripada doktor yang bukan jantina dengan kita, ulama berikan kepada kita beberapa syarat sebelum kita mendapat rawatan daripada doktor yang berbeza jantina dengan kita. Yang pertama, contoh dalam bab salin. Dalam bab salin, tuan-tuan, kita di sini alhamdulillah orang-orang yang kaya belakang, elit-elit belakang. Ada sebahagian orang yang sederhana, gaji 1,000, 2,000. Kita boleh hantar isteri kita dimahsuri. Alhamdulillah ada doktor perempuan yang boleh sambut kelahiran. Kalau tuan-tuan tengok di hospital swasta yang lain, PMC, KMC, INS, tak ada doktor pakar dalam bidang ONG ni, perbidanan dan juga sakit puan. Tak ada. Kita alhamdulillah kita mampu RM2,000 untuk bersalin normal, tambah harga bilik lagi, makan lagi, bilik baby lagi, RM2,500 ke RM3,000, ubat lagi. Kalau terpaksa bersalin bedah, RM6,000 boleh pergi ke RM7,500. Alhamdulillah kita mampu. Tapi ada juga sebahagian orang yang gaji rendah, RM500, RM600. Mereka ni kadang-kadang tuan-tuan, kalau orang yang tidak ada kesedaran di kalangan mereka ni, mereka menyerah bulat-bulat kepada hospital tanpa melihat kepada orang yang merawat isteri mereka, yang menyambut kelahiran isteri mereka. Malang, tuan-tuan, benda ni. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Nabi sebut, tuan-tuan, la yadkhuluna al-jannata abada ad-dayus. Nabi sebut tidak akan masuk ke dalam syurga orang-orang yang dayus. Orang yang dayus ni Nabi sebut siapa dia? Allazi la yubali man daqala ala ahli. Orang yang tidak peduli orang yang melihat aurat isteri dia. Dia tengok orang melihat aurat isteri dia, dia tak berasa apa-apa. Dia tak berasa cemburu, dia tak menentang, dia tak marah. Orang ni Nabi kata dayus, takkan masuk ke dalam syurga. Hari ni, tuan-tuan, ramai orang lelaki yang dayus. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, tuan-tuan. Dia biar isteri dia masuk, berlakon filem orang lelaki peluk, suami orang peluk, tangkap gambar, tak tutup aurat dan juga sebagainya, upload gambar dalam Facebook. Lelaki-lelaki ini dikategorikan oleh Nabi SAW sebagai lelaki dayus.
Ada juga kita tengok sebahagian umat Islam kita, tuan-tuan, dia tak ambil peduli. Contoh, dia kata doktor perempuan ni kasar, dia sanggup booking doktor lelaki untuk sambut kelahiran dia. Dia kata mereka ni kasar, kawan ni lulusan tinggi sampai luar negara apa semua ni, saya rasa saya nak ambil dia walaupun dia ni lelaki, tak kira. Ada juga sanggup pergi hantar ke KMC, PMC, walaupun mereka sedap doktor perempuan tidak ada di hospital itu, untuk dalam bab ONG ini, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ulama sebut, kalau sekiranya suami tidak boleh masuk, tapi biasanya boleh masuk, biasanya boleh masuk. Kalau tuan-tuan tengok di hospital, contoh macam di hospital kerajaan, hospital awam, dia ada piagam dah, dia ada, kita panggil apa, hak pesakit. Saya hari tu masa orang perempuan saya bersalin 3 tahun lepas, 4 tahun lepas, saya minta, kata kita pun tak mampu nak pergi hospital swasta, kumpul-kumpul tak cukup pak. Saya minta, kata saya nak, kita minta bagi elok, saya nak doktor perempuan yang rawat isteri saya, yang sambut kelahiran. Mereka bagi kad dekat kita, masuk teman isteri kita, duduk dalam bilik bersalin tu, sekiranya bersalin normal. Tapi kalau bedah, mereka tak bagi. Ulama yang kita sebutkan tadi, ulama yang berbincang, duduk satu meja bincang bab ni, ulama kata kalau suami tidak boleh masuk, maka mesti ditemani oleh perempuan yang dipercayai. Contoh siapa dia? Jururawat. Jangan biarkan doktor seorang-seorang dengan isteri kita dalam tu. Jangan biarkan suami kita seorang-seorang dirawat oleh doktor apa? Doktor perempuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ulama sebut apa, tuan-tuan? Kalau sekiranya isteri kita ataupun suami kita dirawat, apatah lagi dalam bab salin ini, dia menerima rawatan daripada doktor yang berbeza jantina dengan dia, ketika itu wajib doktor minta izin ketika nak buka. Ada hadis Nabi SAW. Nabi sebut apa dia? Ada seorang sahabat Nabi, dia pergi mengendap bilik Nabi, dia pergi tengok macam tu, dia pergi tengok penuh. Zaman kita banyak kadang-kadang dia pergi rumah kita, dia bagi salam, dia pergi tekak mata dia dekat tingkap, tengok. Kita kata, tak senonoh orang macam ni. Ada zaman berlaku di zaman Nabi SAW, Nabi perasan, kata dia macam intai. Nabi sebut kepada dia, "Lau a'lamu annaka tanzuru la ta'antu bihi fi 'ainika." Nabi kata, kalau aku tengok hang duk mengendap tadi, aku tahu tadi, aku ambil cucuk mata hang. Nabi sebut kepada sahabat Nabi ini. Kemudian Nabi sebut, Nabi bagi nasihat kepada dia, "Innama ju'ilal istizanu min ajlil basar." Hanya sahaja Allah Ta'ala syariatkan minta izin dulu apabila nak masuk rumah itu dengan sebab mata. Bagi salam hukum dia sunat, ulama sebut. Tapi minta izin untuk masuk ke dalam rumah, hukum dia wajib. Ada beza dia, bagi salam dengan minta izin. Assalamualaikum, salam, boleh masuk boleh? Aku tak panggil hang masuk pun, bini kita duk pakai baju kelawar ni, bini kita tak dalam pakai tudung ni, dia masuk dah. Dia kira jawab salam, terus masuk, mana boleh. Kalau dalam bab rumah, masuk ke dalam rumah orang pun Nabi SAW minta kepada kita untuk minta izin dulu, apatah lagi untuk kita melihat aurat orang. Kalau sekiranya doktor ini mempunyai perasaan, mempunyai rasa beragama, insya-Allah dia akan minta izin dulu kepada pesakit. Saya nak buka sikit no, bahagian paha cik no, saya nak buka sikit bahagian ni, dia akan minta izin.
Dan saya buka tuan-tuan website Dr. Harlina Siraj. Dia ni pakar ONG yang dah masuk dalam TV 9 tu. Dia sebut memang di hospital swasta memang ada etika perubatan dalam bilik bersalin kan. Kita ada hak untuk menerima ataupun menolak rawatan yang mereka tawarkan kepada kita. Dia kata, doktor lelaki no, kita boleh tolak, tak mau, saya nak doktor perempuan. Dan kita tengok tuan-tuan, suasana yang berada di dalam negara kita ini tuan-tuan, yang kita berasa peliknya, apabila isteri kita nak bersalin, tiba-tiba beberapa nurse lelaki, doktor lelaki, pelatih lelaki ni masuk sekali tengok. Sedangkan kita duk rawat tu benda darurat, bukan boleh duk pergi tengok benda tu, minta izin pun tak sebahagiannya. Saya cadangkan kepada tuan-tuan beli buku ni tuan-tuan, Dilema Aurat Wanita Ketika Bersalin, Dr. Zaharuddin Muhammad. Dia ni menantu Tok Guru Haji Abdul Hadi Awang. Dia buat buku ni, dia kata atas desakan beberapa orang doktor yang berhenti kerja, yang berasa tak tahan melihat penjagaan aurat di hospital swasta tidak terpelihara. Doktor desak dia buat buku ni. Benda ni tuan-tuan, kalau kita tak ambil berat benda ni, 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang, benda ni akan berulang benda yang sama. Larat kita nak pergi Masuri tuan-tuan, 7,000. Kalau bedah lah, baik kita kata 7,000 sayang ni, angkat Yamaha LC sebiji cash, lepas lah. Kita duk sayang 7,000 tu, padahal aurat maruah isteri kita tak terpelihara tuan-tuan. Kalau benda ni kita tak ambil berat, kita dah merdeka 50 tahun lebih tuan-tuan. Resolusi yang saya baca ni dah 20 tahun lebih ditulis. Ulama' bincang. Ulama' Malaysia juga turut serta dalam resolusi ni. Kalau kita tak ada kesedaran, payah tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, inna minal qirati ma yuhibbu wa amma al-qirah allati yuhibbuha Allah fal qirah fil ribah. Nabi sebut sesungguhnya ada sebahagian daripada cemburu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi sebut adapun cemburu yang disukai oleh Allah Ta'ala pada perkara yang ada keraguan. Kita tengok isteri kita sengaja pilih doktor lelaki, kita tak berasa cemburu, kita tak berasa apa, masuklah kita di kalangan orang-orang yang dayus. Satu cerita tuan-tuan, di zaman Khalifah Mu'tasim, ada seorang perempuan muslimah, dia ditangkap oleh kerajaan Rom dan mereka londeh baju dia. Mereka londeh baju dia. Apabila mereka londeh baju dia, perempuan ini dia teriak, dia menjerit, dia sebut, "Wah Mu'tasimah, wahai Khalifah Mu'tasimah, aku dimalukan oleh tentera Rom." Ada orang sampaikan berita ini kepada Khalifah Mu'tasim. Khalifah Mu'tasim pun dengar macam tu, aku Khalifah, perempuan muslimah ditelanjang di negara Rom, mereka buat kepada dia macam-macam. Oleh kerana maruah orang perempuan, dia bangkit, gerakkan tentera dia, menyerang Rom. Akhirnya Rom tumbang ketika itu. Kita nak abang apa tuan-tuan? Poin dia, pernah berlaku dalam sejarah Islam peperangan kerana maruah orang perempuan. Kalau sejarah tunjuk kepada kita sampai ke tahap tu,
menjaga maruah orang perempuan sampai ke tahap tu, takkan kita tak berasa apa-apa seperti mana yang pernah dirasai oleh Khalifah Mu'tasim. Dan kalau kita tengok tuan-tuan dalam kes bersalin ini, kalau contoh cek yang rutin tu 8 bulan, 7 bulan, apa semua tu, yang tu tak dipanggil darurat. Yang tu tak dipanggil darurat. Bukan kalau tak cek-cek mati bini kita, tak. Yang tu tak dipanggil darurat. Yang kata darurat ni apa? Terdesak sangat, nak selamat anak, nak selamat mak ketika bersalin tu. Tapi kita tengok, kita heran tuan-tuan, orang Melayu kita, masyarakat Islam kita yang mengaku Islam ni, mereka berasa benda tu mudah, berasa enteng, berasa benda tu tak apa. Dan kita tengok tuan-tuan, termasuk juga yang bukan darurat apa dia, ketika nak bersalin tu. Ketika nak bersalin tu dia ada cek kan, 2 cm, 4 cm, berapa hari cm, kita tak bisa, mana nak tahu. Tapi jangan apa nama, ada satu cerita tuan-tuan, baru ni saya baca serbak. Di Mesir ada satu peristiwa berlaku. Driver bah ni, bukan driver lori, polis buat roadblock, cek dia, cek ayat kencing dia, tengok dadah ke tidak, ada dadah ke tidak. Cek mengandung 2 bulan. Dia ni mengandung 2 bulan. Jaga yang depan tu besar, perut besar tu, tengok Allah, dia mengandung 2 bulan. Doktor apa nama, polis ni berasa heran. Lelaki Mesir cek air kencing dia, tengok dia mengandung 2 bulan. Bawa dia masuk dalam bilik, sembang, prosah. Rupanya dia ambil air kencing bini dia. Dia pun tak sedar, kata bini dia mengandung 2 bulan. Dia ambil spare buah dalam botol, main roadblock polis, dia ambil air kencing tu, bubuh. Tu orang duk pasal pelik dengan, macam mana orang lelaki boleh mengandung. Kalau kita mengandung tuan-tuan, huduh tak sangka dah. Dengan baul, dengan bulu dada, rasa huduh tak sangka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-tuan, kita kembali balik, cek ketika mana pembukaan rahim itu bukan darurat, wajib kita mendapatkan doktor ataupun nurse yang cek itu dari kalangan perempuan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin ada di sana orang-orang yang sebut, dia kata, saya ni ustaz jadi doktor ONG ni lama dah, saya tengok benda tu tak lalu dah ustaz, mangli dah ustaz. Itu bukan menjadi alasan untuk dia merawat perempuan sesuka hati. Ulama sebut hujah dia apa? Kalau arak yang haram itu, yang memabukkan itu, dia kata dia minum ni hari-hari 5-6 galen minum sampai mabuk, dah tak rasa dah dekat dia. Lepas tu boleh tak dia minum arak? Tak boleh. Tetap arak hukum dia haram, walaupun tak mabuk untuk dia, walaupun dengan sebab dia dah mangli dah. Macam tu lah juga arak, kalau banyak minum jadi mabuk, minum sikit pun tetap menjadi haram walaupun tidak memabukkan. Itu tidak boleh menjadi alasan seseorang itu melihat kepada aurat perempuan, apatah lagi aurat mukhallazah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, benda ni tuan-tuan, kalau kita nak tengok, kalau kita nak selesaikan, kalau kita tak bersungguh-sungguh selesaikan, benda ni takkan
akan berlarutan. Dan yang paling kita takut satu hari nanti kalau kita biarkan benda ni, orang-orang perempuan Islam kita tidak ada perasaan malu dah. Dia berasa tak apalah dapat rawatan daripada doktor lelaki, tak apalah bersalin dekat doktor lelaki, dia berasa tak apa dah. Dia akan hilangkan perasaan malu di kalangan orang perempuan kalau kita tak laksanakan perubatan dalam bentuk suasana Islam ini. Jadi ulama sebut dalam resolusi yang saya sebutkan tadi, yang mereka bersidang di Mekah itu, mereka sebut apa tuan-tuan? Mereka sebut wajib kepada Kementerian Kesihatan mengubah sistem perubatan di hospital. Kalau kita tengok tuan-tuan, dalam buku ni ada 7 kes yang disebut oleh Dr. Zaharuddin ni. Dia ambil daripada kes daripada Riyadh, Saudi. Di Malaysia ada 7 kes ke 8 kes, 9 kes. Contoh apa dia? Ada seorang perempuan ini di Sungai Petani ada disebut, dia ni jaga aurat bagus dah. Tiba-tiba apabila dia minta doktor lelaki, doktor perempuan, mereka tak mau bagi dekat dia. Dalam kes yang lain, ketika mana pembukaan rahim itu dicek, masa nak bersalin tu, dia tutup kemaluan dia, dia tutup maruah dia. Nurse pergi buka, tutup buka, nak bagi tengok ni staff lelaki ni, doktor lelaki pelatih ni. Dan ada kes yang lain, mereka telanjang bulatkan perempuan itu dalam bilik bersalin. Alasan dia apa? Kalau guna kain, banyak akan terpaksa dibasuh. Dah kena darah, kena ayak ketuban, kena yang tu, kena yang ni. Alasan yang tu. Padahal menjaga aurat itu lebih penting daripada kita benda yang tak berapa banyak mana pun nak kena basuh tu, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baik, apa dia penyelesaiannya? Ulama sebut, ulama bukan sebut umum macam tu tak ada penyelesaian, ada penyelesaiannya. Kita hormat kepada doktor-doktor, tuan-tuan. Doktor lelaki, doktor perempuan, mereka ni kerja letih, kerja tak sampai tak jumpa keluarga mereka. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Tetapi dengan sebab cara tu, dengan sebab cara dan juga sistem yang ada dalam negara kita, menyebabkan mereka ini berada di dalam keadaan melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang pertama ulama sebut penyelesaian dia. Kalau kita, tuan-tuan, di peringkat kita masyarakat ini, kita boleh galakkan anak kita. Ada anak kita yang buat medik di Rusia ke, di Mesir ke, di England ke, kita galakkan anak perempuan kita yang masuk untuk mereka masuk perbanyakkan doktor sakit puan ni. Saya tengok dalam YouTube, Dr. Harlina Siraj dia sebut doktor sakit puan di Malaysia ada lebih kurang 800 orang. Banyak, alhamdulillah. Tapi perempuan hanya setengah. Perempuan hanya setengah, 400 orang je. Balance tu lelaki. Jadi tuan-tuan, kita ada anak lelaki, galakkan mereka, galakkan mereka masuk dalam bidang ni. Kalau tidak, benda ni takkan selesai. Nak pergi swasta semua tak mampu, tuan-tuan. Kita yang berduit ni alhamdulillah, tapi yang tak berduit ni macam mana, tuan-tuan? Yang kedua, tuan-tuan, kalau ada anak lelaki kita yang teringin nak sambung dalam bidang tu, dia kata, saya minat je hoi bidang tu, seronok tu, penampak kepala dia tak senonoh langsung. Biar orang lelaki lah masuk dalam bidang, biar orang perempuan lah masuk dalam bidang tu. Dr. Harlina Siraj dia kata, saya tengok dalam website dia tadi, dia kata kalau orang tanya pasal apa, ada juga doktor
ONG ni di kalangan orang lelaki. Pergi tanya mereka pasal apa mereka masuk bidang tu. Kita tak nafikan ada doktor yang bagus, alhamdulillah bagus, tapi kita bimbang dengan sebab kita tak ikut syariat Allah Ta'ala ini. Ada jalan-jalan orang-orang yang mempunyai nafsu buah, mereka akan memalukan dan juga merosakkan maruah seorang perempuan itu. Yang kedua tuan-tuan, peranan kalau kita suami, kalau kita pak, kalau kita ayah tuan-tuan. Suami kita ni, anak kita nak bersalin, anak kita duduk di, contohlah di Penang nak bersalin sini, kita menjadi tanggungjawab kepada kita pastikan kalau suami dia tak ada, kita lah tolong pi teman dia, usahakan doktor perempuan dulu, kalau tak ada terpaksa barulah doktor lelaki dan kita masuk teman. Dan yang kita biar tuan-tuan, anak perempuan kita, termasuk juga suami-suami. Yang ketiga, ulama sebut tuan-tuan, doktor dan juga pelajar perubatan, mereka mestilah memahami agama supaya perbuatan mereka itu tidak bertentangan dengan agama, macam mana yang kita sebutkan tadi. Pasal benda tu dah ulama dah bersidang 20 tahun lepas. Dan yang saya baca tuan-tuan, resolusi ini yang pertama mereka buat di Saudi, ulama fiqh bincang bab perubatan ni. Yang kedua mereka bersidang di Brunei, kerana dekat yang kita. Mereka bincang benda tu, mereka minta kementerian untuk wujudkan suasana Islam di hospital awam ini. Dan yang terakhir tuan-tuan, boleh juga kita minta kepada kerajaan untuk benarkan balik bidang-bidang kampung ini. Bidang kampung mereka juga ada peranan, mereka juga ada kemahiran tuan-tuan. Mereka ada kemahiran. Kalau kita kata kalau bidang kampung ni banyak berlaku kematian di rumah, tumpah darah dan juga sebagainya, benda tu juga berlaku di hospital. Kematian berapa banyak bayi-bayi yang mati di hospital. Dia bukan masalah doktor ataupun masalah bidan. Ada sebahagian yang cuai di kalangan bidan, ada juga doktor yang cuai. Maka tidak menjadi alasan kepada kita untuk membenarkan balik bidang-bidang kampung ini, memberi khidmat kepada ibu-ibu yang nak bersalin. Baik, saya baca sepintas lalu apa yang mereka sebut tuan-tuan. Baik, apa yang mereka sebut tuan-tuan? Yang keempat, wajib ke atas pihak berkuasa kesihatan dan hospital menjaga aurat muslimin dan muslimat dengan meletakkan etika dan garis panduan khusus yang boleh merealisasikan tujuan menjaga aurat ini. Sepatutnya doktor-doktor perawat yang tidak menghormati akhlak orang-orang Islam, lelaki dan perempuan, dikenakan hukuman apabila melanggar etika dan garis panduan perubatan ini. Hendaklah wujud susunan peraturan bagi tujuan menjaga aurat ketika pembedahan, supaya ia tidak dibuka melainkan apabila benar-benar diperlukan. Begitu juga pakaian yang sesuai mengikut syariat bagi tujuan menjaga aurat hendaklah disediakan. Pihak majma' telah memberi nasihat seperti berikut. Hendaklah pihak Kementerian Kesihatan mengubah polisi dan dasar kesihatan secara fikrah, metodologi dan pelaksanaan supaya ianya selari dengan tuntutan agama yang bersifat fitrah, menjaga akhlak yang tinggi. Hendaklah tumpuan sepenuhnya diberikan untuk menolak kemudaratan daripada orang-orang dan juga menjaga kehormatan mereka. Hendaklah pihak Kementerian Kesihatan mengubah polisi dan dasar kesihatan secara fikrah,
pelaksanaan supaya ia selari dengan tuntutan agama kita. Dan berikutnya, berusaha mewujudkan pengawasan syariat di semua hospital bagi tujuan memberikan panduan dan awasan pesakit. Jadi benda-benda itu telah pun dibincangkan dan mereka minta kepada negara-negara yang mengaku negara Islam buat benda ni, tuan-tuan. Jadi saya rasa pun dah lambat dah. Saya buka satu dua, kalau tuan-tuan nak tanya. Kita tak mau benda ni jadi sembang-sembang saja, cakap-cakap saja, tak mau. Kita nak benda ni boleh kita buat. Kita boleh buat pada keluarga kita. Kita boleh laksanakan seperti mana yang dituntut di dalam Islam ni. Kalau tuan-tuan ada komentar, kalau ada cadangan, kalau ada pandangan yang boleh kita kongsi, tuan-tuan. Oi, hebat belaka orang Kembangan Haig ni. Tak ada faham belaka lah. Kod apa, tak ada ya? Macam mana? Belakang sana kah? Benda ni penting, maruah, tuan-tuan. Termasuk juga, tuan-tuan, menjahit selepas bersalin tu. Orang perempuan apabila mereka bersalin, kadang-kadang rahim mereka terbelah, pecah, perlu kepada jahitan mentah-mentah. Dan kebanyakan yang kita tengok, yang duk jahit itu biasanya doktor lelaki. Dan kita harap tuan-tuan dapat sebarkan kesedaran ini. Kita tak mau kesedaran ini berhenti di masjid saja. Kita nak kesedaran ini meluas, merata kepada masyarakat, dan masyarakat kita dapat berubah untuk melaksanakan Islam di hospital-hospital yang masih lagi belum laksanakan Islam pada mereka. Kalau ada pun, tuan-tuan, lebih kepada tindakan peribadi doktor. Doktor ni yang faham agama, dia akan buat seperti mana yang dia buat. Tapi selagi mana polisi, sistem itu tidak diubah, maka benda itu akan masih berterusan. Dan benda itu kita sama-sama tanggung dosa. Tanggung dosa, tuan-tuan. Sebab dia merupakan fardu kifayah. Kita nak wujudkan sistem tu merupakan fardu kifayah. Oh, Ustaz, dah Ustaz kata fardu kifayah, Masuri dah buat dah Ustaz. Lepas kita semua. Masuri untuk orang yang mampu. Orang yang tak mampu tak terlepas lagi, tuan-tuan. Hospital berapa banyak dalam negara kita. Jadi dia merupakan tanggungjawab bersama orang ramai, doktor, kerajaan dan pimpinan negara kita untuk kita merealisasikan mendapat hospital patuh syariah ini. Kalau orang kata alasan payah nak buat, dulu kita 20 tahun lepas bank Islam bukan ada, tuan-tuan. Berapa ramai di kalangan kita yang terlibat dengan riba. Alhamdulillah lepas ni bank-bank pakat pulun buat konsep Islam, RHB Islam, BSN Islam, Maybank Islamic, Hong Leong Islamic, pakat berlumba nak buat sistem Islam atas desakan orang ramai. Kalau kita pakat-pakat mendesak, insya-Allah satu hari nanti hospital kita juga akan mendapat patuh syariah dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi kot nak sebut apa-apa ke, nak cadang ke apa ke? Tak ada, no? Maknanya kita pakat-pakat faham belaka. Lepas ni pakat kita sebarkan benda yang baik, dan kita harap benda ini menjadi hakikat yang realiti. Sebelum saya habiskan kuliah saya, tuan-tuan, saya nak umum sini, tuan-tuan. Kami daripada Muassasah Darul Ulum, saya mengajar di Muassasah Darul Ulum, di Sekolah Menengah Islam Darul Ulum sana. Kita baru-baru ni yuran budak-budak tertunggak 100,000 lebih. Budak-budak yang main belajar dekat kita ni daripada Siam pun ramai. 2 tahun lepas ada daripada Indonesia. Siam ada lebih kurang 20 orang. Bukan petani tak, tu daripada Hat Nyai,
daripada Songkla, muka Siam, muka Melayu lah, muka Siam, mai cakap Melayu patah apa pun tak boleh. Duduk sini 3-4 tahun boleh cakap Melayu. Jadi kita perlu kepada bantuan daripada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh juga kita sediakan kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak potong, nak dapatkan resip daripada apa nama pengecualian cukai daripada hasil, kita ada sediakan resip daripada hasil, daripada pengecualian hasil zakat ke, sedekah ke, wakaf ke, kita ada sediakan. Ataupun tuan-tuan boleh pergi sana terus lah, ni highway dah, Pokok Senah highway belakang tuan-tuan, Bandar Baru Pokok Senah highway dah, macam sini juga. Sama ada tuan-tuan bagi dekat saya, ataupun tuan-tuan boleh ke sana terus, ataupun saya bagi nombor akaun kepada tuan-tuan, boleh juga. Lebih baik tuan-tuan pergi sana terus pun tak apa, tak ada masalah. Dan yang kedua, saya nak umum kepada tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat, saya dah bawa kepada tuan-tuan Habbatus Sauda dalam bentuk drop spray ni. Dia insya-Allah dia kuatkan sistem ketahanan badan kita dan mampu untuk menyerang pelbagai jenis penyakit. Dalam bentuk kapsul ada, dalam bentuk spray pun ada. Jadi kita tangguhkan kuliah kita pada malam ni. Sebelum tu saya nak sebut Ustaz Hafiz dia pergi ke Aceh, ada pengajian Syekh Ahmad Fahmi Zamzam di sana. Jadi dia minta kepada saya untuk ganti kuliah beliau, dan kita tutup kuliah kita dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.